Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang dimati Fadil Ustaz Haslin selaku moderator ataupun rakan bicara malam ni, Tuan Haji Arsyad selaku penaat ini, penyusun atur, Al-Fadhil Qari jemputan dan juga penterjemah isyarat, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini sudah 15 Muharram 1445 bersamaan dengan 2 Ogos 2023, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab 40 hadis ancaman mencela orang Islam. Kitab ini sangat menarik untuk kita bahaskan. Kebetulan pula tajuk kita pada kali ini iaitu hadis yang ke-17, hukum melaknat orang mukmin. Dan jazahullahu khairah kepada qari yang telah membaca surah Al-Hujurat. Di mana surah Al-Hujurat ini seperti kata Al-Fadhil Ustaz Aslin tadi, dia panggil suratul adabi wal akhlaq. Lebih-lebih lagi kita dalam mood PRU ni, Allahu Akbar. Seolah-olah malaikat sudah pencen sehari dua ni. Bongkar sana, bongkar sini, tuduh sana, tuduh sini. Macam orang panggil free. Seolah-olah macam hari raya, pesta untuk membongkar dan menuduh. Kita mengatakan inilah perkara yang sangat berat. Kerana itu dalam surah Al-Hujurat yang kita pilih untuk kita baca ni, para jemaah tadabburlah surah ini sebelum 12 Ogos ni. Mudah-mudahan reda sikit keadaan, tenang sikit suasana yang agak gawat sehari dua ni. Mungkin Ustaz Aslin dalam penutup boleh gulung sikit tentang kegawatan yang ada di saat ini, bagaimana umat Islam memerlukan taujihat, bimbingan, tunjuk ajar daripada para pendakwah supaya kita selamat duduk di dunia dan aman di akhirat dengan hadis yang kita akan baca ini insya-Allah. Ayat yang dalam surah Al-Hujurat, tuan-tuan tandalah ayat 10 dan ayat 11. Sangat penting untuk kita baca. Innamal mu'minuna ikhwatun. Allah kata orang beriman itu bersaudara. Kalau ada pertelingkahan, perdamaikanlah di antara dua kumpulan ini dengan cara yang baik. Kemudian Allah Ta'ala bagi dalam ayat 11, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang beriman, janganlah main perli-perli di antara sama-sama kamu. Yang kita duk perli ni, saya pun tak nak sebutlah. Tak nak sebut apa dia punya jenis perlian. Tuan-tuan tengok ya, buka ya Facebook, buka TikTok, jumpalah gelaran-gelaran yang telah dilontarkan dan dihamburkan kepada sama-sama kita orang Islam. Duduk solat sekali atas masjid, satu saf, tapi gelaran berbeza. Kita kata Allahul Musta'an. Allah Ta'ala lah bantu kita menyelesaikan masalah yang terjadi di kalangan para jemaah yang ada saat ini. Jadi para pelajar yang ada kitab ini, 40 hadis ancaman ini, boleh buka muka surat hadis yang ke-17, muka surat 40. Muka surat 40, hadis yang ke-17. Hadis 17, hukum melaknat orang mukmin. Hukum melaknat orang mukmin. Hadis ini dipilih daripada hadis An Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'nul mu'min ka qatlihi. Muttafaqun alaihi fi sahih. Maksud dianya apa yang dikata la'nul mu'min ka qatlihi, artinya melaknat orang mukmin, melaknat orang beriman itu dikira seperti membunuhnya. Subhanallah. Laknat orang beriman dikira seperti membunuh. Maknanya bukan satu dosa yang mudah-mudah. Bukan satu dosa yang senang. Main laknat-laknat ni bukan benda. Apa makna laknat? Kita tengok nanti. Tengok dalam pengajaran hadis apa makna laknat.
Laknat ni maknanya satu perkataan yang cukup berbahaya. Sebab itulah dalam hadis ni Nabi SAW telah menyebut beberapa perkara yang panjang. Dalam hadis Thabit bin Dhahak ini, di antaranya matan dia lah, saya ambil awal supaya para jemaah boleh nampak pengajian hadis. Laisa ala rajulin nazrun fima la yamlik. Nabi SAW kata tidak ada mana-mana orang boleh bernazar benda yang dia tak milik. Contohnya dia kata, kalau anak aku dapat 10A, periksa ni aku nak sembelih kambing Haji Arsyad. Haji Arsyad mana bagi awak? Mana boleh ambil kambing orang? Itu tak boleh. Itu dia panggil nazar benda yang kita tak milik. Nak milik kita beli. Wala'nul mu'min kaqatlihi, melaknat orang mukmin hukumnya macam bunuh dia. Tengok besar dia punya dosa. La'nul mu'min kaqatlihi. Apa makna la'nul mu'min? Bila kita kata laknat, orang ni dilaknat, orang ni celaka, orang ni la'at ni maknanya ad-du'a alaihi bitardi min rahmatillah. Bila kita kata orang laknat, artinya orang kita doa, orang ni dijauhkan daripada rahmat Allah Ta'ala. Maka dosa dia seperti membunuh seorang mukmin. Ini satu benda yang cukup besar. Jadi sama juga dalam hadis ni, dia kata fal'anu, laknat ini menjauhkan orang itu daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan juga satu lagi larangan yang sama, iaitu larangan kita kata kepada orang mukmin fasik ataupun kafir, ataupun membuat tuduhan-tuduhan yang jahat kepada orang Islam. Jadi para jemaah sekalian, itu matan hadis yang Tuan Syekh kita, Syekh Ibn Hajar rahimahullah, dia ambil yang dia nak je. Tajuk kita ni la'nul mu'min kaqatlihi. Melaknat orang mukmin itu dosa dia seperti membunuhnya. Kita tengok kepada pengajaran hadis yang ada dalam kitab kita ni, dalam kitab yang ada di tangan tuan-tuan. Yang pertama, sepakat para ulama mengharamkan laknat. Yang dimaksudkan di syarak, mengharamkan kita laknat. Apa dia maksud laknat? Iaitu menjauhkan seseorang daripada rahmat Allah. Kita kata orang ni laknat, bahasa celaka, bahasa. Semua tu perkataan-perkataan yang seerti. Tidak boleh bagi seorang Muslim menjauhkan orang lain daripada rahmat Allah apabila tidak diketahui hal ehwal diri dan pengakhiran hidupnya secara pasti. Kita mana tahu? Kita sendiri pun kita tak tahu apa yang akan jadi. Karena itu Nabi SAW telah mengajar kepada kita doa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Sebab apa? Kita bimbang nanti di saat akhir apa akan jadi. Maka dikatakan al-a'malu bil khawatim. Amalan kita ni dikira yang terakhir. Kalau tu orang tu akhir dengan husnul khatimah, mati dalam keadaan yang baik, kita kata alhamdulillah. Dia dapat kedudukan yang baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau mati dalam keadaan sebaliknya, kita nak kata apa? Maka kita tak pasti hidup seorang manusia itu mati dengan keadaan apa. Atau dia akan diberi hidayah pada masa akan datang. Jadi kita tak boleh jadi orang ni lara daripada awal. Saya selalu buat contoh yang tuan-tuan mudah ingat, iaitulah Abu Sufyan. Abu Sufyan radhiyallahu anhu lawan Nabi 20 tahun. Akhirnya dia jadi sahabat Nabi. Diberi kepercayaan, namanya disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga tidak boleh melaknat sesuatu, sama ada orang Muslim, sesuatu ni tak kira lah objek mana, satu benda. Sama ada dia seorang Muslim, dia kafir, ataupun hayawan, binatang. Melainkan yang diketahui menerusi nas syarak bahawa dia telah ataupun akan mati dalam kufur seperti Abu Jahal dan Iblis. Jadi kita contohnya kalau kita tengok orang kafir sekarang lah, kalau kita nak laknat dia, body, kita kena beza di antara laknat body, laknat batang tubuh dengan laknat sifat. Itu berbeza. Laknat tubuh lain, laknat sifat lain. Laknat tubuh tidak dibenarkan. Walaupun dia kafir sekarang, kita tak boleh nak laknat lagi sebab kita tak tahu. Ada orang kafir umur 70 tahun baru masuk Islam. Macam mana kita nak kata?
Hayawan, kenderaan kita, mulut jangan celupar lah. Istilahnya mulut jangan celupar. Pernah satu masa, Nabi SAW berjalan dengan para sahabat. Seorang sahabat ni, dia punya unta dia tak dengar kata lah, berjalan melilau ataupun macam mana, dia pun laknat unta dia. Nabi SAW beritahu, keluarkan unta ini daripada rombongan kita, sebab kita tak nak berjalan dengan hayawan yang telah dilaknat, dijauhkan daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Sampai begitu Nabi kita sebut. Ada pun orang yang dah confirm mati kafir, macam Abu Jahal, Tuhan sebut sendiri dalam Quran, Abu Lahab contohnya, dalam Quran sebut Abu Lahab, dalam Quran sebut Fir'aun, itu tak apalah. Benda confirm dah mati dengan jahat, dengan kafir. Iblis sama juga. Sebab tu dia kata, atau akan mati dalam kafir. Jadi kita mana tahu? Hanya Nabi je boleh tahu. Kita tak tahu orang ni akan mati dalam keadaan apa. Dalam keadaan suasananya bagaimana. Mati husnul khatimah ke tidak. Jangan duk main-main. Jangan bermudah-mudah dengan apa? Dengan perkataan laknat dan sebagainya. Adapun melaknat sifat. Dengar ni. Ni kita kena belajar betul-betul. Laknat sifat. Ia dibenarkan sebagaimana Nabi SAW telah menyenaraikan beberapa sifat dalam hadis yang sahih, ataupun dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala sebut, ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka orang itu boleh laknat perbuatan. Laknat sifat, bukan laknat orang. Seperti melaknat orang yang mengubah kejadian penciptaan yang Allah Ta'ala buat. Tuhan buat molek-molek dah dia macam ni, dia pergi tukar. Yang laki-laki pergi tukar jadi perempuan. Buang dia punya kemaluan, alat. Itu kena laknat. Dia laki-laki pergi jadi perempuan. Dalam pakaian dia ke, dalam lenggak-lengguk dia ke, orang ni kena laknat. Tengok. Pemakan dan pewakil riba. Maka Nabi kita laknat akilah riba wa mukilahu, pemakan riba, wakil dia, pemungut dia, semua kena laknat. Sama juga dengan arak. Arak, pemerah arak, peminum arak, penjual arak, semua sekali kena laknat. Golongan zalim, orang-orang yang melakukan kezaliman, boleh juga kita laknat. Boleh kita laknat sebab dia zalim. Atas kezaliman dia, jangan laknat dia tu. Orang yang fasik, perbuatan fasik, perbuatan kufur, mengubah sempadan hak tanah. Orang ni tanah dia setakat ni dia ambil batu, pergi tukar ke tak lain. Ini bahaya. Pelaku bid'ah. Bid'ah dalam agama. Hak Nabi tak ajar, dia pergi buat. Dia pergi reka-reka amalan. Banyak hari ni macam-macam ajaran sesat bagi. Apa hak, apa benda yang baru timbul macam-macam ni. Itu dia panggil pelaku bid'ah. Atau yang melindungi pembid'ah. Ini bahaya ni. Orang tu buat bid'ah, ajaran sesat, kita pergi sokong. Pergi lindung pula dengan berbagai-bagai alasan dan dengan berbagai-bagai hujah dan sebagainya yang dinyatakan dalam hadis, maka orang tu dikira apa? Dikira berbahaya. Jadi itu dia panggil laknat sifat. Laknat sifat bukan laknat zat, bukan laknat zat. Oleh kerana sifatnya ada dalam nas syarak tanpa diperincikan siapakah batang tubuh pelakunya. Jadi kita kata perbuatan ini dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita tengok si pondan tukar jantina ni, jangan pula awak tunjuk hatam memuni ila jahannam wa bi'sal masir sebab kau dah tukar. Tak payahlah. Itu kita serah kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kerja kita pergi laknat orang tu, jangan. Maka isu yang kedua, beberapa tafsiran dapat disimpulkan daripada maksud hadis tersebut. Yang pertama, perbuatan melaknat dan membunuh adalah sama pada jenis dosa, iaitu haram. Walaupun dosa membunuh lebih besar, dosa bunuh lebih besar. Inilah yang dipilih oleh Imam Abdullah Al-Maziri, ini ulama hadis.
Gambaran kedua-dua dosa ini juga serupa, iaitu pelaknat menjatuhkan atau memutuskan seorang daripada nikmat akhirat dan rahmat Allah Ta'ala. Bila kita kata orang ni kena laknat, mana orang ni putus daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Manakala pembunuh memutusnya daripada merasai manfaat hidup atas dunia. Manfaat hidup atas dunia ni banyak. Manfaat hidup atas dunia ni banyak. Lagi panjang umur, kalau dia baik, bermakna hari-hari dia menambahkan apa? Menambahkan dia punya pahala setiap hari dapat menambah. Jadi itu dia panggil kelebihan kita hidup atas dunia. Tiba-tiba engkau pergi potong hidup dia, maka dia tak hidup lagi atas dunia ni. Kita kata itu suatu perkara yang cukup menakutkan. Cukup menakutkan. Sebab apa? Sebab dia telah memutuskan rahmat Allah Ta'ala daripada orang itu, atau dia memutuskan peluang orang itu nak hidup atas dunia untuk menambahkan kebajikan atau nak bertaubat daripada dosa-dosa yang dia buat. Dua, pendapat yang paling kuat menurut Imam Nawawi bermaksud berkenaan maksud hadis ini ialah tindakan melaknat seorang mukmin adalah sama dosanya seperti membunuh. Maknanya nak menunjukkan betapa besarnya dosa orang yang melaknat orang. Dosa. At-Tibi pula rahimahullah pula berkata, persamaan kedua-duanya adalah pada hukum haram ataupun azab. Walaupun berbezalah dari sudut orang panggil kedudukannya, tapi dari sudut haram ataupun azab, dua-duanya sangat berat. Jadi para jemaah sekalian, itu tamaklah kita perbincangan hadis yang ke-17, itu larangan melaknat orang. Jadi sebab itulah kita kena hati-hatilah. Sekarang ni saya tengok di Facebook ke, di TikTok ke, di apa tulisan-tulisan. Orang-orang dia tak setuju, habis dia akan pukul, dia akan kata, dia akan macam-macam. Maka kita mengatakan ini adalah satu perbuatan dosa yang cukup bahaya. Sebab itulah adalah hadis yang sahih, hadis Abdullah bin Umar, tanda di para pelajar. Hadis Abdullah bin Umar yang dikeluar oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Dia kata apa? Mana-mana orang yang panggil kepada saudara dia, ayyuma rajulin qala li akhihi. Mana-mana laki-laki yang kata kepada saudara dia yang Muslim, orang ni orang Islam, dia kata apa? Ya kafir, kafir. Ya fasik, fasik. Ya tu ya ni. Yang pentingnya kata-kata yang buruk. Faqad ba'a biha ahaduhuma, maka kata-kata itu macam bola getah. Kata-kata itu macam bola getah, dia akan terpelanting ke atas salah satu daripada duanya. Kalau orang yang dia kata tu kafir sungguh, kafirlah. Atau fasik sungguh, fasiklah. Ataupun jahat sungguh, jahatlah. Tetapi ingat, kalau orang itu bukan kafir, andainya orang yang dikata fasik itu bukan fasik, andai orang yang dilaknat itu bukan mal'un, maka perkataan itu akan balik ke atas kepala dia semula. Allahu Akbar. Perkataan itu akan balik atas kepala dia. Sebab itu, Nabi kita selalu larang daripada kata-kata buruk kepada orang. Perkataan itu akan balik ke atas kepala orang itu sendiri. Sama ada dia terpelanting jadi seperti yang dia kata, ataupun dia akan mendapat dosa kata-kata dia. Maka di sini para jemaah sekalian, analah secara peribadi, Ustaz Aslin, kita hidup tak lama, separuh abad dah. Ana duk perhati tengok orang-orang yang boros dalam ceramah. Naik pentah kata orang tu kafir, orang ni fasik, orang ni pergi jerak. Zaman kita ni kita ingatlah waktu kita muda-muda tu. Waktu kita remaja tu, dengarlah ceramah-ceramah ni. Boleh katakan penceramah-penceramah yang boros mulut ni, kebanyakannya mati di atas pentas yang dia kata huduh pada orang tu. Saya tak nak sebutlah nama kumpulan ni. Kebanyakan dia mati di atas pentas tu. Kalau dia kafir kena orang kumpulan ni, akhirnya di akhir hayat dia akan masuk dalam kumpulan tu. Tengok sekarang ni. Dulu kita kata orang tu orang ni, sekarang ni kita pikul bendera. Duduk di bawah panji-panji orang yang kita hina, yang kita kata, yang kita perli, yang kita duduk berceramah dalam di bawah pokok getah dalam hutan. Sekarang ni ceramah atas pentas, atas bas, atas lori semua sudah ada.
Tapi tuan-tuan kena ingat, kata-kata yang sama yang telah terpelanting ke atas muka, inilah yang dikatakan faqad ba'a biha ahaduhuma, akan kembali kepada kata-kata. Jadi kita berhati-hati, kita beringat. Nak ceramah, tunggu orang laung, tunggu orang takbir, tunggu orang tepuk tangan, boleh. Tapi ingatlah kata-kata kita itu berbekas. Malaikat tak lupa, malaikat mencatat. Dan kalau kita kaji secara, kalau kita ada penganalisa, pengkaji, boleh buatlah kajian. Senarailah penceramah tahun 60-an, 70-an, awal 80-an dulu, di mana mereka sekarang. Dan dia mati di atas pentas mana, di atas bendera mana. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita. Selamatkan mulut kita daripada mengata orang, selamatkan jiwa kita daripada benci pada orang Islam yang melampau-lampau, yang kita bimbang nanti di akhir hayat kita ke mana kita pergi. Baik para jemaah sekalian, sebelum saya berpindah ke hadis yang ke-18, sempat lagi masa kita ambil satu lagi hadis. Jadi kita serah dulu kepada rakan sahabat bicara Al-Fadhil Ta'aslin untuk membuat rumusan kepada hadis yang ke-17. Falyatafadhal. Terima kasih Fadil Datuk. Ialah ayat surah Akhlaq, surah Hujurat ini menggambarkan kepada kita yang Datuk sebut tentang ayat yang ke-10, iaitu innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Cuma apa yang berlaku wakil hari ni lah, kita pun tak tahu nak cakap macam mana, sebab isu-isu yang dibangkitkan dalam PRN negeri ni yang berlaku pada hari ini, memang kita melihat kepada banyak membongkarkan, saya rasa bukan kesalahan tapi termasuk keaiban. Sebagai contoh lah. Jadi kalau membongkarkan kesalahan pun dalam bahasa dia macam ada waktu yang muhaddad. Kenapa sekarang, kenapa tidak selepas atau sebelum? Ini pun termasuklah sebelakulah tikam lidah dan sebagainya, maki hamun. Yang kita paling risau ialah netizen, para pendengar, para penyokong. Yang bahasa-bahasanya sampai peringkat saya sendiri nak masuk jadi takut. Dengan saya pun hantam juga. Dia kata, Ustaz pun sama ni, Ustaz TV ni tak boleh percaya, kata dia. Wah. Jadi hilang penghormatan. Kita bukan nak dihormati, nak diagungkan, tetapi rasa maruah kita rasa tak payahlah, no comment lah, tak payahlah. Sebab mereka tengah hangat. Itu antara dia. Betul macam Datuk sebut tadi. Bila kita kata orang tu kafir ke, orang tu, ni berlakulah zaman kita dulu. Zaman mungkin Datuk pun dalam 5 ranking, dalam 50 dengan saya lebih kurang. Tak boleh makan makanan, tak boleh sembelihan, tak boleh itu ini. Tapi betul Datuk akhirnya dia meninggal dunia di atas kumpulan yang dikafirkan atau didakwa tak boleh makan sembelihan, tak boleh sembahyang jenazah, whatever lah. Tapi insya-Allah ghafarallahu lah, moga-moga ada orang tak dimaafkan, diampun dosa mereka. Jadi kata orang ni terlajak mulut bicara tu, kata orang ni agak sukar sebenarnya nak patah balik pun. Perahu boleh undur, tapi kalau bercakap tu just yang kita boleh buat adalah apologize, minta maaf. Itu budaya-budaya, sebab tu kata orang berfikir dulu sebelum melontarkan peluru kata-kata, takut peluru tersebut akan menembak kita semula dan akhirnya kita akan menjadi orang yang dihina oleh masyarakat dan sebagainya. Memang tak nafikan apa yang berlaku pada hari ini. Jadi hati-hatilah dalam kita orang kata apa ni, berbicara, berceramah. Sedap Datuk buat boros bercakap. Boros dalam berkata-kata, maknanya bercakap mana gulu bukan lara, gulu. Al-gulu fil kalam. Jadi pun termasuk juga itu pun kena para pendakwa, penceramah pun kena berhati-hatilah bab-bab ni. Memang kadang-kadang kita tak nafikan sekarang ni berlaku. Jadi Timur hari ni serang menyerang dan sebagainya. Jadi saya lihat Datuk bangsa lain rasa macam tidak ada walau satu baris ayat yang mereka tomah menomah di antara satu sama lain. Bahkan kita lihat parti yang bukan Islam ataupun yang berteraskan bukan Melayu pun tidak menghentam sesama mereka yang parti bukan Melayu pun yang duduk dalam parti asing, tapi saya nampak mereka lebih menumpang bertuah antara lagaan-lagaan yang berlaku di kalangan pemimpin Melayu ini, tak kira apa parti sekalipun. Jadi kalau balik kepada muhasabah dan juga orang kata apa, nilai semula tu, mungkin
kita rasa macam yang berlaku baru ni lah kan. Macam Datuk sebut tadi, Umar Kia Hamun buat lagu khas dan sebagainya. Lain-lain sekali, Umar betul lah Datuk. Ya, saya pun kadang nak tergelak juga. Dan bahkan kita nak sebut lagu tu pun kita jadi takut dah Datuk. Takut mereka, orang kata apa, cepat koyak, cepat terasa sebagainya. Jadi risau. Tapi betul, memang kita nafikan Allah tunjuk semula siapa sebenarnya yang kamu katakan dulu akhirnya menjadi perkara yang lain yang tak orang kata apa, dunia negara kita tak boleh terjangka, yang menjangkau benda ni boleh berlaku. Tapi itulah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya mungkin yang kita bincang ini ialah yang Datuk sebut tadi, iaitu tentang kita nak laknat bukanlah nak pada tubuh badan manusia itu sendiri, tapi sifat dia, sifat-sifat yang jahat. Bagaimana tadi, tak laknat apa nama ni, tapi perbuatan tatu, perbuatan sambung rambut, perbuatan ubah muka, perbuatan ubah kemaluan. Kita laknat perbuatan dia, namun kita tetap mendoakan akan tubuh dia mendapat hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda tu ada berlaku. Ya, walaupun dia sudah mengubah kemaluan dia dan dia kembali kepada Allah. Ada golongan, ada seorang dua dalam Malaysia kita ni yang dapat hidayat, namun yang itu bincang lain lah apa yang perlu dibuat kepada alat jantina sebagainya, wallahu a'lam. Jadi Datuk mungkin kita teruskan Datuk sebut hadis yang ke-18 tadi ni yang ada tadi. Silakan Datuk. Baik, syukran. Terima kasih Ustaz Asli. Itulah yang kita bimbang hari ini. Kata orang, kita duk sibuk dengan orang, kita sibuk mencari audit. Jadi juru audit orang, kita tak audit diri kita. Ini hadis yang ke-18 ni hadis mengaudit diri sendiri, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Sa'ida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-minbara fanada bi sautin rafi'. Ibnu Umar kata suatu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam naik atas mimbar dan baginda Nabi menyeru, mengangkat suara dengan suara yang agak tinggi, bi sautin rafi', suara yang tinggi, kerat suara. Ya ma'syara man aslama, wahai mereka yang telah masuk Islam, la tu'zul muslimin, jangan sekali-kali kamu menyakiti orang muslimin. Wala tattabi'u auratihim, dan jangan mencari-cari keburukan mereka yang tersembunyi. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihi muslim, kerana siapa yang mencari-cari keburukan saudara muslimnya, tatabba'allahu auratahu, maka Allah akan mencari-cari keburukan dirinya. Dunia, dan di dunia dulu sudah terbongkar, di akhirat lagilah dibongkar. Wa man tatabba'allahu auratahu, sesiapa yang Allah cari keburukan dia, yafdahu walau fi jawfi rahlihi, nescaya Allah Ta'ala akan membukanya walaupun ketika dia berada dalam rumahnya. Dalam riwayat Abu Daud, walau fi jawfi baitihi, dalam rumahnya tidak dilihat oleh orang. Hadis ini rawahu Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Hibban dengan sanad yang baik. Maka hadis ini satu amaran keras. Jangan menjadi pembongkar rahsia orang. Cuma kita tengok dari sudut fiqh, rahsia itu, keaiban itu, keburukan orang ada dua kategori. Maka apa yang boleh bongkar, apa yang tidak boleh, apa yang wajib diingkar, dan apa yang kita juga digalakkan supaya menyembunyikan perkara tersebut. Mari kita tengok pengajaran. Yang pertama, hadis ini larangan menyakiti kaum muslimin diambil daripada firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Surah ayat 58, surah Al-Ahzab. Orang-orang yang menyakiti golongan mukminin dan mukminat dengan tuduhan perbuatan yang mereka tidak lakukan. Tengok, ini nas Quran. Orang ini tak buat benda ni, tapi kita menyakiti mereka dengan tuduhan-tuduhan palsu.
Sehingga kan sekarang ni tak payah cakap banyak. Orang Kelantan kata tak payah kecek. Ambil gambar letak di Facebook, biar gambar berbicara. Sudah. 1 juta komen di bawah tu, semuanya mencari penyakit dengan malaikat di akhirat esok. Terletak gambar je. Sebab itulah saya musim-musim suasana gawak gini, orang nak ajak gambar pun saya tak berani. Tak berani jumpa dengan pemimpin tertentu. Tak. Jumpa dekat airport, dekat mana kita pun jauh diri. Nampak orang keluar kamera kata tak payah. Main apa kamera musim ni, nanti macam-macam tuduhan boleh orang buat. Menyakiti orang mukminat dengan tuduhan yang mereka tak buat. Sesungguhnya para pelaku tersebut menanggung penipuan dan dosa yang sangat jelas. Nauzubillah. Ayat ini jelas daripada menyakiti orang mukmin. Sekarang ni para penceramah, para pembongkar, blogger, tiktoker yang kau dah hentam duk hina tu siapa? Orang muslimin. Yang solat sekali dengan awak dalam masjid, yang pergi haji sekali, tawaf sekali di Kaabah. Tapi penghinaan yang kita buat, kita tak buat pun kepada orang yang bukan Islam seperti demikian rupa. Anda ingat kisah seorang pemuda pergi jumpa dengan Syekh Abdullah bin Mubarak. Orang ni duk cerita orang Islam, cerita orang ni. Syekh tanya dia, "Hey, engkau dah pergi berperang dengan Rom?" "Tak." "Engkau pergi berperang dengan Turk?" "Tak." "Engkau berperang dengan Parsi?" "Tidak." Kata Syekh, "Masya Allah, semua jenis kafir atas dunia ni selamat daripadamu, kecuali saudara se-Islam yang tak selamat." Na'udzubillah. Ini bahaya kita sekarang. Pengajaran yang kedua, larangan supaya tidak menyakiti kaum muslimin adalah merangkumi ucapan dan perbuatan. Saya tambah, termasuklah lukisan kartun-kartun, video-video yang diedit, apa lagi? Macam-macam alat media yang digunakan sekarang ni yang mengaibkan mereka, maka itu dia panggil menyakiti orang mukmin. Tidak mengumpat, mencela, memukul dan membongkar, mencari kesalahan yang mereka telah bertaubat serta tinggalkan. Jadi kita kena tengok. Orang ni jahat dulu, tapi dia sudah bertaubat, dia sudah insaf, dia sudah jadi AJK masjid, pergi Mekah dah, pakai piyah dah dia duduk di masjid. Tak payahlah kita nak mengungkit lagi, kita kata alah tunjuk warak tu, awak dulu samsing lah, awak dulu gitu, awak lah. Tilka ummatun qad khalat. Itu isu telah lama telah berlalu. Tapi yang ketiga, mencari-cari kesalahan orang lain bermaksud sengaja mengintip seorang yang baik untuk membongkar kesalahannya lalu menceritakan kepada orang ramai. Tujuan perlakuan ini ada untuk menjatuhkan maruahnya. Bila kita tengok orang ini dah baik, dah insaf, orang pun tak tahu dosa-dosa dia yang lepas, tak tahu. Tiba-tiba kita kawan dia ni masa sakit hati. Alah waraknya teh. Nah, lebih warak daripada kita dulu. Kita tu tak buat maksiat macam dia, tapi dia sekarang sudah warak lebih daripada kita lagi. Pagi, petang, siang, malam ada je kat masjid. Ada kuliah, ada dia cokoh daripada ustaz contohnya. Dia pun mulalah mencari keaiban-keaiban hak lama. Bongkar sana, bongkar sini, kita kata ini perbuatan jahat. Dan lebih malang lagi kalau tuan dia sendiri yang membongkarkan dia. Ini bahaya. Ana banyak kali dah cerita Ustaz Aslim. Orang-orang yang pergi haji ni over semangat. Sampai Mekah dia mari jumpa kita. "Ustaz, saya dulu jahiliah," dia tanya. "Aduh, apa pula awak jahiliah ni? Semua benda saya buat." Kita pun nak tutup supaya dia tak cakap banyak. Kita kata, "Saudara, dia kata jahiliah tadi, pernah sempat jumpa ke dengan mendiang Abu Jahal, Abu Lahab tu?" Dia kata, "Tak lah macam tu." Orang kata hak jahiliah ni pun tu Abu Jahal, Abu Lahab. Kita sendiri membuka aib kita pada orang yang telah disembunyikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan. Ini satu kesilapan besar yang dibuat oleh sebahagian daripada orang yang nak bertaubat. Kononnya dia ni taubat nasuha lah.
Jadi dia dulu lara. Kita kata tak payah cerita dengan orang lain, tak perlu. Kenapa mau cerita benda yang mengaibkan kita sendiri, tak payah. Isu yang keempat, seorang ulama salah berkata, yang anda ingatlah, kata-kata ini Imam Malik rahimahullah di Madinah. Dia kata, aku berjumpa dengan suatu kaum yang tidak mempunyai keaiban. Dengar. Orang ni baik, dia tak ada cacat celah apa dia daripada awal hidup dia. Kemudian mereka saling bercakap tentang keaiban orang lain. Duk celah orang tu, kata orang ni. Lama-lama, lantas orang ramai memperkatakan tentang keaiban mereka. Akhirnya dia ada aib, orang celah dia pula. Aku juga pernah berjumpa dengan kaum lain yang punya keaiban. Dia ada kelemahan, aib. Tapi dia sembunyikan aibnya. Namun mereka tidak bercakap tentang aib orang lain, maka aib mereka tidak diperkatakan oleh orang. Baiklah sini. Jadi kita ingat baiklah. Buka orang, Allah Ta'ala akan buka. Tatabba'allahu auratahu. Tuhan akan cari dia punya keburukan-keburukan yang akan dibongkarkan oleh orang. Isu yang kelima, ada dua jenis manusia. Ingat balik. Manusia ni ada dua kategori. Yang pertama, orang yang baik dan tidak terkenal sebagai pelaku maksiat. Asalnya dia baik, tapi digoda oleh syaitan, tiba-tiba dia melakukan satu kesilapan. Maka tidak boleh kita bongkar dan menyebarkannya. Sembunyilah. Kata orang, tutup mata lah. Kita bertegurlah dia secara senyap-senyap. Saudara, awak ni orang baik, nanti orang semua tahu, hilang kredibiliti awak ni. Inilah umpatan yang diharamkan oleh Islam. Seorang pemimpin yang soleh berkata kepada pegawai penguatkuasa agama, pegawai amar ma'ruf, kalau kita dekat penguatkuasa agama, usahakan untuk menutup aib si pendosa kerana kesalahan yang dibongkar daripada diri mereka merupakan aib kepada umat Islam. Jadi orang percaya dia ni baik, tipu dia pula ada masalah. Jadi bila kita bongkar, orang hilang kepercayaan. Jadi kalaulah kesalahan itu yang bersifat peribadi saja, kita nasihat dia, suruh dia bertobat, berhentilah daripada perbuatan yang dia tak baik yang dia buat tu. Kita kata nanti kalau orang tahu kan, malu awak. Sekarang ni orang hormat kepada ustaz, tuan syekh, pak haji, pak imam. Jadi orang macam ni kita tutup aib dia. Perkara paling utama ialah menutup keaiban. Kategori yang kedua, orang yang dikenali sebagai ahli maksiat. Dia memang kaki maksiat. Bahkan dia berbangga menceritakannya secara terang-terangan tanpa mengambil peduli apa yang dia sedang lakukan dan pandangan orang terhadapnya. Bangga. Buat TikTok lagi, buat apa lagi, benda-benda yang maksiat dia tu, dia berani tunjuk pada orang. Bagi kategori ini, tiada masalah memperkatakan hal dirinya agar diambil tindakan dan dijatuhkan hukuman ke atasnya. Tujuannya adalah untuk menghalang kejahatan dilakukan dan memberi ancaman pada orang lain yang seumpamanya. Contohnya orang ni, orang ada kedudukan. Tapi dia salah guna kedudukan dia tu untuk menipu orang, untuk kelentor orang, untuk macam-macam lah kenak pada orang. Maka orang ni kita boleh maklumkan pada orang keburukan perbuatan dia. Kita tahu orang ni peribadi dia gini. Lebih-lebih lagi musim-musim pemilihan, kalau kita tahu orang tu orang tak baik, kita kena nyatakan orang ni tak baik. Kalau beri tugas kepada dia, dia tak jalan tugas. Beri amanah, dia akan pecah amanah. Beri jawatan, dia akan salah guna. Jadi orang ni perlu diberitahu. Termasuk dalam perkara lain. Contohnya kita kenal seorang pemuda ni tak baik. Tiba-tiba dia mari nak minta nak pinang anak kawan kita ke, orang kampung kita ke, siapa yang kita tahu, maka kita kena maklumkan kepada bapa budak perempuan itu, si laki-laki ni perangai dia. Belum taubat, pengedar dadah ke, pengedar pay kuda ke, kena maklumkan. Tak boleh. Tak boleh dia kata ni aib. Keaiban dia tu
nanti bila dia kahwin membawa aib kepada isteri dia, kepada keluarga dia, macam-macam dia punya perangai, maka orang ni perlu dimaklumkan. Ini perlu dimaklumkan. Itu untuk kepentingan orang ramai, maka ada kecualinya situ. Tapi dalam hal-hal peribadi, hal-hal yang tidak ada, jangan sekali-kali kita bongkar. Nanti Allah Ta'ala bongkar keaiban yang kita sembunyi, Allah Ta'ala buka keaiban kita. Maka tengok Allah kata apa dalam hadis Nabi kata apa? Allah Ta'ala akan bongkar orang itu walaupun dalam rumahnya yang tersembunyi akan dibongkarkan. Sama ada kelahi dengan isteri, pecah rumah tangga dia, anak-anak dia sendiri yang buat masalah. Na'udzubillah, kita minta perlindungan Allah Ta'ala. Isu yang keenam, hadis ini menunjukkan betapa besarnya kehormatan dan tingginya maruah manusia, sehingga kan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah melihat Kaabah lalu berkata, "Ya Kaabah, ma a'zamaki wa ma asyrafaki." Alangkah mulia dan besarnya kehormatanmu, hai Kaabah. Namun seorang mukmin lebih besar kehormatannya di sisi Allah berbanding dengan kamu. Itulah kata-kata Abdullah bin Umar untuk kita menjaga kedudukan kita, jaga keadaan kita. Dan saya teringat dalam khutbah yang kita baca di Arafah baru ni, itulah di antara isu yang Nabi SAW bangkit dalam khutbatul wada. Nabi kata, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadza wa fi syahrikum hadza." Sesungguhnya darah kamu, harta kamu, a'rad kamu, iaitulah kehormatan diri kamu, haram. Jadi kita hari ini kehormatan diri manusia sudah tak ada hormat. Kita boleh pukul siapa yang kita nak pukul. Kadang-kadang tak ada kerja lain. Kita sebagai orang besar yang sepatutnya jaga kerjaan lain, hidup cari kerja, duduk bongkar sana, bongkar sini. Kita kata tunggulah siri-siri pembongkaran. Siapa dia bongkar orang, tunggulah dia. Kata-kata Arab, Ustaz Aslin selalu ingat, mendaqqa duqqa. Tengok, Arab ni dua patah aja. Mendaqqa, daqaf, daqaf satu lagi dengan bagi depan, mendaqqa duqqa. Siapa dia pukul orang, bersedialah untuk menerima pukulan. Kalau kita kata orang, awak tunggulah, awak nak kata. Jadi, apa yang berlaku fenomena dalam masyarakat kita ini, kata mengata, kita tengoklah daripada zaman kita budak lagi, orang tu orang ni duduk berceramah sana sini, kata orang tu, kata orang ni, bodoh orang tu, bodoh orang ni, bongkar orang tu, bongkar ini. Sekarang sampailah masa kamu juga dilondeh ataupun dibongkar oleh orang. Hasil usaha, kata orang, benih yang ditabur, sekarang ni waktu menuai. Waktu memotongnya, memetik buah, apa yang kita duduk latih anak-anak muda, berguling atas jalan raya, kata begitu satu sini, sekarang ini sampai masa untuk menerima habuan, menerima balasannya. Kita minta doa kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala amankan negara kita, bersihkan negara kita daripada daripada golongan-golongan yang melampau sana sini. Dan yang penting bagi kita, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq, ya Allah bersihkan hati kami daripada sifat munafik, wa alsinatana minal kadzib, bersihkan lidah kami daripada berbohong, mengata orang, mengeluarkan kata-kata yang huduh, wa ayunana minal khiyanah, dan juga bersihkan mata kami daripada mata pengkhianat, dan bersihkanlah segala anggota kami daripada menjadi pengkhianat kepada agama, kepada bangsa, kepada orang Islam dan juga kepada negara. Amin ya rabbal alamin. Tamatlah syarah ringkas kita kepada hadis yang ke-18.